Dan pertemuan kita yang ke-22 pada malam ini, insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-57. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 121, muka surat 121, pada cabang iman yang ke-57. Salah satu daripada tanda iman, tanda kesempurnaan iman adalah berakhlak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah USJ 9 Selangor, Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Zuhairi Yusof, Tuan Imam bersama dengan Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari kuliah maghrib kita ini melalui Medina Studio secara khusus. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan kali yang ke-22 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama sekali kita bacakan kitab kita ini tepatnya pada hari Rabu 13 Februari 2019. Itu secara tepatnya. Dan hari ini 8 Februari 2023, kurang-kurang lebihnya ini merupakan sambutan, kalau kita boleh namakan anniversary lah, kali yang keempat ataupun tahun yang keempat sejak pembacaan kitab kita ini. Dan alhamdulillah kita telah berjaya adakan sebanyak 22 pertemuan. Maknanya kuliah sebulan sekali itu dah 22 bulan kita berjaya adakan. Tolak dengan tempoh PKP dulu bagai-bagai hampir 2 tahun. Tolak dengan cuti Ramadan, cuti Hari Raya dan cuti-cuti yang kita tak dapat datang. Syukur pada Allah kita telah berjaya adakan sebanyak 22 kali tatap muka. Alhamdulillah. Dan pertemuan kita yang ke-22 pada malam ini, insya-Allah kita akan masuk pada perbincangan cabang iman yang ke-57. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 121, muka surat 121, pada cabang iman yang ke-57. Salah satu daripada tanda iman, tanda kesempurnaan iman adalah berakhlak baik. Ada tak tuan-tuan dalam kitab kita kan? Cabang iman yang ke-57, muka surat 121, berakhlak baik. Itu salah satu daripada benchmark ataupun tanda iman yang sempurna. Berakhlak baik di sini termasuklah menahan kemarahan yang meluap-luap ataupun lemah lembut, rendah diri, sabar dan seumpama dengannya. Ia disimpulkan dengan satu kalimah
akhlak yang baik. Dalilnya, kita tengok di dalam kitab kita ni, pengarang kitab kita dia bahawakan 2 dalil Al-Quran dan 2 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berakhlak baik. Ada 2 dalil Al-Quran, 2 dalil hadis. Insya-Allah kita akan lihat secara sederhana, kemudian kita akan buat huraiannya insya-Allah kelak. Dalil yang pertama ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam bab berakhlak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau di sini kita garis bawahkan, yang dimaksudkan oleh Allah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya awak wahai Muhammad, awak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak number 1 kata Allah. Akhlak yang terbaik, akhlak the best punya akhlak berbanding dengan mana-mana orang, hatta mana-mana nabi, hatta mana-mana rasul. Jika nak dibandingkan dengan akhlak awak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak awak the best. Ini satu pujian dan satu prestige kepada nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi satu recognition, satu pengiktirafan dalam bab akhlak. Mana-mana orang, mana-mana nabi, mana-mana rasul, dia takkan mampu challenge akhlak nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut di dalam surah Al-Qalam pada ayat yang keempat. Tuan-tuan, kita sebagai umat baginda, bila kita baca ayat ni, kita sedikit sebanyak kita kena rasa kagum. Kita kena rasa bangga. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberi satu pengiktirafan. Manusia yang terbaik dari sudut akhlaknya nabi kita. Ini dirakamkan secara khusus di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak kamu wahai Rasulullah la'ala, di atas akhlak-akhlak yang lain, khuluqin azim. Akhlak kamu paling the best, terpuji. Tuan-tuan, kita kalau nak dibandingkan dengan akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni umpama cak ayam je. Memang bukan level dia, bukan liga dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam level dia ataupun liga dia nabi-nabi yang lain ataupun rasul-rasul yang lain. Dan nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang lain pun, kalau nak challenge akhlak nabi kita, dia takkan mampu challenge. Nabi ni ramai tuan-tuan. Kan betul tak? Jumlah nabi ni ramai. Seberapa ramai para nabi? Disebutkan di dalam satu riwayat, antaranya riwayat daripada Musnad Imam Ahmad. Seorang sahabat namanya Abu Zar, ni kita nak cerita dalam akhlak ni. Bukan kita nak merendahkan nabi-nabi yang lain. Tapi kita kena rasa bangga kita ni umat nabi yang Allah katakan the best punya akhlak. Yang ni kita nak follow. Jumlah nabi ni ramai. Satu hari Abu Zar tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kam min nabiyyin? Berapa jumlah para nabi sebenarnya? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyya. Jumlah para nabi ni ramai. Seberapa ramai? 124,000 orang. Data ni, angka ni bukan dikeluarkan oleh sekian-sekian kementerian. Tak.
Nabi SAW sendiri sebut jumlah para Nabi ni 124,000 orang. Yang Allah bagi watikah jadi Nabi. Bukan YB, Nabi 124,000 orang. Daripada Nabi 124,000 orang, ada pula dalam kalangan para Nabi tersebut yang Allah bagi watikah dia jadi Rasul. Seberapa ramai Rasul ini? Ditanya oleh Abu Zar, ya Rasulullah, kam minal mursalin? Berapa pula para Rasul? Kata baginda, 300 wa bid'atu asyrata jamman ghafira. Jumlah Rasul juga ramai, iaitu seramai 315 orang. 315 orang. Ada riwayat yang menyebut 313. Tapi kita dapati berdasarkan perbincangan para ulama hadis, ada sedikitlah kritikan pada riwayat 313 tersebut. Ada riwayat lain menyebut 315. Nabi 300, Rasul 315. Nabi 124,000 orang. Daripada 315, yang Allah rakamkan namanya dalam Al-Quran, 25 orang je. Betul tak? Adam, Idris, Nuh, Soleh, bagai-bagai itu Nabi dalam masa sama Rasul, tetapi Allah pilih untuk dirakamkan di dalam Al-Quran 25 je. Daripada 25, ada pula kategori Rasul Ulul Azmi. Pernah dengar tak? Rasul Ulul Azmi. Ini the best punya Rasul, the best punya Nabi, the best punya manusia yang pernah hidup. Kalau jumlahnya 8 bilion, 8 bilion lah. 5 ni yang terbaik. Kalau 20 bilion manusia pernah hidup, 5 orang inilah manusia terbaik. Dikenali sebagai Rasul Ulul Azmi. Ada 5 orang. Siapa dia? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. 5 orang. The best. Akhlak the best 5 orang ni. Tak boleh kita nafikan. Daripada 5 orang ni, tuan-tuan, manusia yang baik yang pernah wujud di atas muka bumi, Allah sebut pada ayat yang kita baca tadi, seorang aja. Kalau ayat itu berbunyi, wa innakum, sesungguhnya kamu, kemungkinan yang dimaksudkan kamu itu 5 orang, Rasul Ulul Azmi. Tetapi tidak disebut wa innakum. Ataupun wa innahum, sesungguhnya mereka, boleh jadi merujuk kepada semua para Rasul ataupun para Nabi. Tetapi disebut ka. Awak seorang. Dalam ramai-ramai manusia, ramai-ramai Nabi, ramai-ramai Rasul, ramai-ramai Ulul Azmi, wa innaka. Awak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best dalam berakhlak mengatasi para Nabi ataupun para Rasul yang lain. Ini kita patut rasa bangga dengan Nabi kita, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kita, dia digelar dengan satu gelaran Sayyidul Anbiya wal Mursali. Dialah penghulu kepada segala Rasul dan penghulu kepada segala para Nabi. Banyak-banyak hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak-banyak Nabi pasti takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup benda yang hidup. Kehidupan Nabi Muhammad menjadi contoh dan tauladan. Gemur takbir di subuh hari, sembahyang awal dijadikan amalan. Nabi Muhammad, dialah Nabi terakhir, penghulu segala Nabi. Sunnahnya kekal menjadi contoh dan tauladan. Dan memang Allah rakamkan secara khusus ayat yang kita baca tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuan-tuan, kita ambillah dalam menghuraikan ayat yang pertama ini dalam bab berakhlak baik. Mana-mana Nabi, mana-mana Rasul, dia tak mampu challenge dalam bab akhlak
sebagaimana Nabi kita. Contoh, ini bukan kita nak mengumpat Nabi lain, tak. Jangan pula tuan-tuan kata, ustaz ni membawang Nabi lain ke? Bukan. Ini cerita dalam Al-Quran. Contohlah, kita ambil satu cuplikan contoh dalam bab berakhlak baik ni, salah satunya dalam bab sabar. Sabar Nabi kita, Nabi lain tak mampu challenge, tuan-tuan. Contoh kan, ada seorang Nabi namanya Nabi Nuh alaihissalam. Apa namanya? Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dia kategori the best punya Nabi sebab dia termasuk daripada Rasul Ulul Azmi. 5 orang. Salah satunya Nabi Nuh. Nabi Nuh, apabila kaumnya tidak terima dakwah dia, kaumnya tolak dakwah dia, kaum dia reject dia punya dakwah, akhirnya, ini bukan kita nak mengumpat Nabi Nuh, bukan. Ini cerita dalam Al-Quran. Allah rakamkan, tuan-tuan boleh rujuk. Antaranya di dalam surah Nuh, ada satu surah khusus namanya surah Nuh. Tuan-tuan boleh rujuk pada ayat yang ke-26 dan 27. Bila dakwah Nabi Nuh direject oleh kaum dia, akhirnya kesabaran Nabi Nuh itu diuji. Lalu dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum yang tak ikut dakwahnya tadi hancur lebur, tunggang terbalik, habis semuanya. Pernah kita dengar Nabi kita buat macam tu? Tak pernah, tuan-tuan. Nabi Nuh doa. Allah rakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Nuh pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Telah berdoa Nabi Nuh, Allah ceritakan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, mu jangan tinggal seorang pun dalam kalangan umatku ini yang tak beriman kepada engkau. Nabi Nuh doa, innaka in tadharhum yudillu ibadak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan walaupun seorang yang tak beriman tadi, dia akan mempengaruhi orang-orang beriman yang lain. Dia boleh hasut orang beriman jadi tak beriman. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Tetapi bukan setakat dia hasut, tetapi dia juga boleh melahirkan zuriat keturunan yang tak beriman kepada engkau. Doa para nabi dia mustajab, dia ada daulat. Allah makbulkan doa Nabi Nuh, akhirnya tunggang terbalik, hancur lebur. Nabi Nuh doa, bahkan anak-anaknya sekalipun ditenggelamkan. Pernah tak tuan-tuan kita bicarakan dalam bab sabar Nabi kita, akhlak baik Nabi kita, dia doakan kepada orang yang tak ikut dakwahnya dalam kalangan umatnya yang tak beriman, hancur lebur, tunggang terbalik. Tak ada, tuan-tuan. Itu kita kena respect Nabi kita. Akhlaknya luar biasa. Paling-paling dahsyat pun kita pernah dengar kan, ketika Nabi kita bawa kerja dakwah ke satu tempat namanya Taif. Bila nak bawa Islam di Mekah, orang Mekah tak terima. Jadi baginda dia bawa Islam ke satu tempat namanya Taif. Taif jaraknya daripada Mekah ke Taif kurang-kurang lebih 91 km. Tak jauh sangat. Kenapa nak dibawa Islam ni ke Taif? Kerana Taif merupakan bumi nenek moyang baginda yang bernama Atikah. Maknanya bukan bumi yang asing bagi diri Nabi. Atikah ni siapa dia? Dia merupakan isteri kepada Hashim, datuk nenek baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu ada isterinya bernama Atikah. Atikah itu merupakan orang asal di bumi Taif. Pergilah ke Taif bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Tidak disambut dengan tala'al badru alaina marhaban selawat. Tak. Disambut dengan
balingan batu, hinaan, cercaan, makian, bagai-bagai. Lagi baginda berlindung, datang malaikat yang menjaga bukit. Bagi offer pada Nabi kita. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tak aku hempak kepada kepala penduduk Taif itu dengan bukit yang paling besar di tanah Arab ketika itu, namanya Jabal Abi Kubais, supaya rata penduduk Taif dengan tanah. Tuan-tuan, kalau offer ni agak-agaklah diberikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh terima tak? Terbaik malaikat, jalan terus, jangan tangguh-tangguh lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan wahai malaikat, jangan buat begitu. Sabar dia luar biasa. Jangan buat begitu. Walaupun orang maki aku, hina aku di tempat nenek moyang aku, jangan buat begitu. Why? Apa sebab? Arju an yukhrijallahu min aslabihim. Aku mengharapkan satu hari nanti akan keluar daripada tulang sulbi penduduk Taif ini may ya'budullah, kelompok generasi yang akan menyembah Allah wala yusyriku bihi syai'a, dan tak mensyirikkan Allah dengan apa-apa pun. Dan terbukti benar kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaloi. Tahun 630 Masihi datang kumpulan daripada kaum Bani Thaqif yang mewakili penduduk Taif, menyatakan siap sedia mereka untuk beriman kepada Allah. Tahun 630 Masihi. Sekarang 2023 Masihi. Lebih kurang 1300 tahun yang lepas, penduduk Taif melalui Bani Thaqif menyatakan siap sedia untuk beriman. Hari ini 2023, seluruh penduduk Taif itu adalah Muslim. Semuanya beriman kepada Allah. Bayangkan, kalaulah Nabi kita tak sabar sebagaimana Nabi Nuh, kita tak akan melihat lagi kalimah la ilaha illallah kedengaran di bumi Taif. Ini satu cuplikan contoh, tuan-tuan, bagaimana berakhlak baiknya Nabi kita, sehingga Allah rakamkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad dalam berakhlak mana-mana orang pun tak boleh challenge, hatta para nabi, hatta para rasul, hatta rasul ulul azmi sekalipun. Ini luar biasa, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok, ada satu-satu tempoh mana-mana Nabi, kita ni bukan cerita nak mengumpat ataupun merendah-rendahkan, downgrade mana-mana Nabi, tidak. Ini cerita dalam Al-Quran. Ada sesetengahnya para Nabi, bila dakwah mereka itu berdakwah bertahun-tahun, sampai satu masa sabar mereka teruji. Ini kita kena akui. Contoh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, dia berdakwah di satu tempat. Sekarang ni tempat dakwah Nabi Yunus dikenali sebagai Mosul di Iraq. Itu tempat dakwah Nabi Yunus. Namanya Mosul di Iraq. Nabi Yunus dia berdakwah kepada kaumnya taklah lama sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh Allah rakamkan 950 tahun fatrah dakwah dia. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 23 tahun kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Tapi hebatnya dakwah Nabi kita, 23 tahun je kerja, kesannya dirasai sampai hari ni, tahun 2023. Dakwahnya sampai ke USJ, sampai ke Jerantuk, sampai ke Miri, sampai ke Sarike, sampai ke Sempurna. 23 tahun punya kerja dakwah. Hebat. Ini kita kena akui. Nabi Yunus, dia berdakwah di Mosul, Iraq, kurang lebih 30 tahun. Yang mengikuti dakwah Nabi Yunus, tuan-tuan, 2 orang je. 2 orang je. Guru takmir mengajar ramai lagi, betul tak? Ini bukan setahun jagung punya dakwah. Ini 30 tahun punya dakwah, tapi yang ikut dakwah Nabi Yunus 2 orang. Anak murid Nabi Yunus, follower dia.
Follower, likers Nabi Yunus. Friend Nabi Yunus dalam Facebook contohlah, nak dah faham. Friend dia 2 orang je. Yang follow channel YouTube dia tu 2 orang je subscriber. Namanya Rubil dan Tanoh. Rubil dan Tanoh, anak murid Nabi Yunus. 30 tahun punya dakwah. Kuliah subuh 2 orang. Kuliah duha 2 orang je datang. Kuliah zuhur, kuliah perdana, kuliah maghrib 2 orang je follower dia. Akhirnya kesabaran dia teruji tuan-tuan. Tak sabar dah. Apa punya kerja dakwah 30 tahun 2 orang. Teruji. Ini cerita bukan cerita dongeng. Bukan hikayat 1001 malam. Bukan. Ini Allah rakamkan khusus di dalam Al-Quran tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus. Dalam Al-Quran Allah cerita tentang perjalanan dakwah Nabi Yunus ada 16 ayat. Ada 16 ayat. Tuan-tuan boleh rujuk. Antaranya disebut di dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-48, 49, 50. Disebut dalam surah Yunus secara spesifik pada ayat yang ke-98. Disebut di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87, 88. Dan banyaknya cerita tentang Nabi Yunus dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat bermula ayat 139 hingga ayat 148. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. 16 ayat semuanya. Dakwah punya dakwah, cerita punya cerita, yang ikut follower 2 orang. Akhirnya frah, angkat tangan surrender. Nak bercuti, naik kapal yang besar, ini Allah cerita dalam Al-Quran. Bawa diri, nak hilangkan stres, tenangkan fikiran. Akhirnya bila naik kapal yang besar, naik krus lah. Kapalnya pecah, dilanda ombak, jatuh dia ke dalam lautan yang dalam. In the rest was history. Tuan-tuan pernah dengar kisah ni, boleh rujuk dalam ayat-ayat yang kita nyatakan tadi. Ditelan oleh satu ikan, namanya ikan Nun. Ikan Nun. Dan salah satu tasbih yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan Nun tadi, dia bacakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia mengakui, dia fras, dia hilang sabar. Dia termasuk daripada orang-orang yang melakukan kezaliman. Sabar dia teruji, tuan-tuan. Sebab itu kita pesan kepada mana-mana pendakwah, ustaz-ustazah bagai-bagai. Jangan cepat fras dalam dakwah. Jangan cepat fras. Boleh jadi di Malaysia ni tak ada ikan Nun nak telan kita. Tapi pergi ke Pahang, jatuh ke sungai Pahang, kena telan dengan ikan patin bagai-bagai. Jangan frah. Belajar dengan Nabi kita dalam bab akhlak baik. Dia tidak fras di dalam dakwahnya. Ini kita respect. Ini saya huraikan pada ayat yang pertama tadi. Cabang iman yang ke-57 berakhlak baik. Allah mengakui baiknya akhlak baginda dengan menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala, pasti di atas akhlak-akhlak yang lain, akhlak kamu paling terpuji. Ini disebut di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Kemudian tuan-tuan, muka surat 121 lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalil yang kedua dalam bab berakhlak baik. Apa contoh akhlak baik yang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Ali Imran ayat yang ke-134. Kita baca maksudnya. Apa tanda orang beriman? Tandanya adalah orang itu mampu menahan kemarahannya. Tahan marah. Bukan hilangkan marah. Tahan marah. Dan orang itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Salah satu tanda iman, tanda akhlak yang baik, dalam ayat ini disebut, dia mampu kawal marah dan maafkan orang. Tuan-tuan, tidak adalah contoh yang paling boleh kita ikuti dalam bab tahan marah, maafkan orang,
melainkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini legend punya orang. Kita kena respect Nabi kita. Contoh kan, dalam bab menahan marah ni, luar biasa tahan marah Nabi kita, ataupun sabar dia, ataupun maafkan orang lain, ataupun apa-apa istilah yang menggambarkan baiknya akhlak Nabi kita. Dia mampu kawal kemarahannya. Salah satu peristiwa terhadap orang yang memfitnah isteri dia sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang memfitnah Aisyah ini? Iaitu Presiden Persatuan Munafik di Madinah, namanya Abdullah bin Ubay. Apa bukti baginda boleh menahan marah? Baginda memaafkan, baginda berlaku adil, baginda berbuat baik pada dia. Ini diceritakan banyak di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kalau kita tengok, biasanya anak-anak musuh Nabi ni, dia akan masuk Islam. Dia tengok akhlak Nabi, dia masuk Islam. Anak Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam. Anak Abdullah bin Ubay ni persatuan munafik di Madinah tu, dia presiden. Anak yang bernama Abdullah bin Ubay, Abdullah ini masuk Islam. Orang nombor 2 persatuan munafik namanya Abu Amir. Anaknya bernama Hanzalah masuk Islam. Hanzalah ni kita pernah dengar peristiwa sahabat yang mati syahid pada hari pertama perkahwinannya, dalam keadaan dia tak sempat lagi mandi junub. Kata baginda, aku lihat malaikat sendiri yang memandikan jenazah Hanzalah tadi. Dia adalah anak kepada Abu Amir, orang nombor 2 persatuan munafik. Tuan-tuan, baginda dalam bab menahan marah, sabar, memaafkan. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah ceritakan, dengan Abdullah bin Ubay pun Rasulullah boleh buat baik lagi. Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Bila Abdullah bin Ubay mati, datanglah anak Abdullah bin Ubay bernama Abdullah bin Ubay, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon daripada baginda jubah baginda tu untuk dijadikan salah satu daripada alas kain kapan kepada ayahnya Abdullah bin Ubay. Kalau kita tak bagi, tuan-tuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi. Sedangkan orang ni admin WhatsApp group yang hantar mesej-mesej fitnah kepada isteri dia. Rasulullah layan, ambil lah. Dijadikan salah satu alas kain kapan kepada Abdullah bin Ubay. Bukan setakat bagi jubah dia untuk dijadikan alas kain kapan. Dia doakan kepada Allah agar Allah ampunkan dosa Abdullah bin Ubay. Ini legend punya orang ni. Ini bukan cerita dongeng. Ini dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-80. Sayyidina Umar tegur, wahai Nabi, ni orang munafik. Kata baginda, aku dah buat keputusan dah. Bila dia doakan, wahai Allah, ampunkanlah Abdullah bin Ubay, sekian. Datang ayat Al-Quran, Allah turunkan teguran kepada baginda. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat yang ke-80. Istaghfir lahum, kalau awak mohon ampun kepada dia. Aw la tastaghfir lahum, ataupun awak tak mohon ampun pun pada dia. In tastaghfir lahum 70 marratan, kalaulah 70 kali awak mohon ampun pada dia, kata Allah, falan yaghfirallahu lahum, di sisi Allah tak ingin aku ampunkan dia. Subhanallah. Ini legend punya orang. Boleh dia mohon ampun kepada orang fitnah bini dia. Bukan setakat mohon ampun, tuan-tuan. Dia solat jenazah, baginda solat jenazah, ketika tu larangan kepada orang munafik untuk solat, belum turun lagi. Dan hantar ke kubur. Allah turunkan ayat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun.
tidak dibenarkan lagi lepas daripada ni. Yang sebelum ni tak apalah, sebab larangan belum ada. Lepas daripada ni, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan siapa-siapa orang beriman yang mendirikan salat kepada orang yang munafik yang jelas dari sudut akidahnya, wala takum ala qabrih, dan jangan siapa-siapa berdiri di atas kuburnya sebagai tanda hormat. Lepas daripada turun ayat ni, tak ada lagi siapa yang berani untuk melakukan perkara demikian. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay ni jahat. Jahat ni bukan kita kata. Allah rakamkan di dalam Al-Quran kejahatan, kemunafikan Abdullah bin Ubay ni sehingga turun 17 ayat khusus menceritakan kemunafikan Abdullah bin Ubay. Ada 17 ayat turun pada dia. Ini tuan-tuan boleh rujuk kalau dalam Al-Quran, tak best juga kan, ni sebagai homework lah, tuan-tuan boleh rujuk nanti. Dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-51, 52, 53, cerita tentang jahatnya Abdullah bin Ubay. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-72. Dalam surah At-Taubah pada ayat 74, 80, 84. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, ayat yang ke-30. Bahkan ada satu surah yang khusus Allah turunkan tentang munafiknya Abdullah bin Ubay dan konco-konco dia. Iaitu surah apa dia? Surah Al-Munafikun. Bermula ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, semuanya menceritakan tentang munafik Abdullah bin Ubay. Orang macam ni, baginda sallallahu alaihi wasallam boleh berakhlak baik lagi. Agak-agak layak tak dia jadi penghulu segala Nabi? Sangat layak, tuan-tuan. Banyaklah kalau kita nak tengok cuplikan-cuplikan contoh akhlak baiknya Nabi kita. Orang yang pecahkan rahsia perang, Hatib bin Abi Balta'ah, dia sahabat yang mulia. Dia pecahkan rahsia perang, dia bocorkan rahsia. Sayyidina Umar nak pancung dia, Rasulullah maafkan orang tersebut. Ini beberapa contoh, tuan-tuan. Moga-moga menjadi satu iktibar kepada kita dalam kita meniru akhlak baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ayat yang kita huraikan pada malam ni, insya-Allah. Sempatan lain kita tengok dalil-dalil yang lain pula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.